Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du. فقال الحافظ إمام الترمذي رضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi muzakarah kitab Syama'il Muhammadiyah karangan Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu. Insyaallah pada malam ini kita masuk bab yang baru, iaitu bab yang ke-10. Bab yang ke-10 daripada berapa puluh bab ni? Daripada 56 bab. Bab yang ke-10 baru daripada 56 bab, iaitu kata Imam Tirmidzi, babu ma jaa fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bermula ini ialah satu bab pada menyatakan hadis-hadis yang telah datanglah ia hadis menceritakan tentang khuf bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu khuf ni orang panggil kasut yang diperbuat daripada kulit yang tertegah nak dimasuki air serta menutup buku lali. Itu dia panggil khuf. Kasut yang diperbuat daripada kulit yang tertegah dimasuki air serta menutup buku lali. Itu dipanggil khuf. Kalau kita mengaji kitab fiqh seumpama Matla'il Badrain ke, dia panggil bahasa zaman dulu panggil muza, sapu muza dia panggil. Baik.
Kata Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu, haddatsana Hannad bin Sariyy, mencerita akan kami oleh Hannad bin Sariyy. Qala haddatsana Waqi'un, kata Hannad mencerita akan kami oleh Waqi' an Dalham bin Salihin, daripada Dalham bin Salih, an Hujair bin Abdullah, daripada Hujair bin Abdullah, ani bin Buraidah, daripada anak laki-laki bagi Buraidah. Jadi Buraidah ni ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita telah bicara dah tentang sedikit sebanyak orang panggil siapakah Buraidah. Itu pada hadis yang ke-21 dulu. Hadis yang panjang cerita tentang khatamin nubuwah, tanda-tanda kesudahan Nabi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu namanya Buraidah bin Husayb bin Abdullah bin Al-Haris bin A'raj bin Sa'din. Itu nama penuh dia. Buraidah bin Husayb bin Abdullah bin Al-Harith bin Al-A'raj bin Sa'din. Dikunyahkan dia dengan Abu Abdullah. Jadi barangkali di sininya nama anak laki-laki dia ialah Abdullah. Sebab kunyah dia Abu Abdullah. Bapa bagi anak yang bernama Abdullah. Kata setengahnya Abu Saha. Dipanggil juga Abu Saha. Barangkali ada anak dia nama Saha. Dipanggil juga Abu Sasan. Dipanggil juga Abul Husayb. Banyak. Al-Aslami. Banyak kunyah dia ni. Tapi hak masyhurnya ialah Abu Abdullah. Jadi Buraidah ni dia masuk Islam ketika tahun hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pernah menyertai peperangan Khaybar dan Fathil Makkah, dan pernah memegang ketika mana Fathil Makkah tu Buraidah lah salah seorang yang memegang liwat, iaitu bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sedikit sebanyak tentang Buraidah. Jadi ani bin Buraidah diriwayatkan daripada anak laki-laki Buraidah. Barangkali di sininya Abdullah bin Buraidah. An abihi, daripada bapaknya, iaitu Buraidah tu sendirilah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Buraidah? Kata dianya annan Najasyiyah ahda lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadhajaini falabisahuma thumma tawaddaa wa masaha alaihima. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala Tirmidzi hasanun. Kata Buraidah, kata dianya annan Najasyiyah, bahawa sesungguhnya bermula Raja Najasyi itu. An-Najasyi ni gelaran kepada orang yang jadi raja di negeri Ethiopia. An-Najasyi ni gelaran kepada raja yang orang yang jadi raja di negeri Ethiopia. Negeri Ethiopia ni sekarang ni dipanggil Afrika lah. Negeri orang kulit hitam. Jadi dulunya ada seorang raja, gelarannya An-Najasyi. Nama sebenarnya Syammah. Satu riwayat kata nama sebenar An-Najasyi dalam IC dia lah, kalau kita kira ni kan, dalam surat beranak dianya Asyammah, atau kata setengah ulama Ashhamah. Ada dua riwayat. Kata setengahnya Asyammah, kata setengahnya ialah Ashhamah. Itu nama bagi An-Najasyi. Jadi bila dia jadi raja di Afrika, di negeri Ethiopia, maka digelarkan dia An-Najasyi. Jadi Raja An-Najasyi ini raja yang asalnya beragama Nasrani. Kemudian setelah mana berlaku hijrah sahabat Nabi pertama-tama kalinya daripada Mekah ke negeri Habsyah. Ethiopia tu orang Arab panggil Habsyah lah.
Afrika tu panggil Habsyah. Sebab tu kalau orang kulit hitam, masyhur di kalangan ulama-ulama yang kulit hitam kan, kalau asal daripada Habsyah dipanggil Al-Ahbashi ataupun Al-Habshi, kerana mereka tu kulit hitam asal daripada Afrika. Baik. Maka rombongan yang pertama daripada Ja'far bin Ali bin Abi Talib, kalau tak silap, adik-beradik dengan Sayyidina Ali, melakukan hijrah kali pertama bawa umat Islam pergi ke Habsyah, pergi ke Ethiopia. Maka minta pelindungan lah orang panggil, minta pelindungan daripada An-Najasyi. Maka ketika tunya kafir Quraisy ni hatta juga orang yang boleh masuk rapat dengan Raja Habsyah itu, kalau tak silapnya ketika tu namanya Al-Amru bin Al-As, sahabat Nabi juga, tapi ketika tu belum masuk Islam lagi. Karena dia ni pandai berdiplomatik dengan Raja An-Najasyi, maka fuk kafir Quraisy ni hatta dia lah untuk kecek kira dengan Raja An-Najasyi supaya minta hatta balik penduduk Mekah hok mari duduk di Habsyah ni, kerana mereka ni ialah pelarian katanya. Yang menghina agama untuk nenek moyang. Maka Raja An-Najasyi ni bukan jenis orang panggil mudah dibeli dengan kata-kata manis. Tu dengan hadiah berupa mah kau gapo tak boleh nak beli dia nak dengar hujah dulu. Nak dengar hujah dulu. Betul ke tak dakwah kata bahawasanya orang-orang daripada Mekah yang mari masuk ke Habsyah ni ialah mereka yang menghina agama-agama tu nenek moyang mereka. Mereka yang murtad daripada agama tu nenek moyang mereka. Agama apa yang mereka masuk yang baru ni? Maka panjang ceritalah bila Ja'far bin Abi Talib bangun berhujah di hadapan Raja An-Najasyi, cerita begitu begini, hingga ditanyakan tentang bagaimana pendapat nabimu tentang Isa dan Maryam. Maka diceritakan, dibawa data ayat Quran dan sebagainya. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Maryam, Tuhan kata dalam Quran, ialah anak laki-laki bagi Imran allati ahsanat farjaha, yang menjaga orang panggil kemaluan daripada buat perkara-perkara yang haram. Artinya Maryam tidak berzina. Maryam tidak melakukan perkara yang jahat, yang keji. Bahkan kurniaan daripada Allah. Bukti kekuasaan Allah. Allah lah yang menjadikan manusia, bukan orang tua. Orang tua ni sabak musabak saja. Tu Adam, lagilah tak ada orang tua. Tuhan direct yang menjadi tanpa sabak musabak. Apa nak pelik dengan Nabi Isa yang tidak ada bapa? Maka sebab itulah Nabi Isa tu binnya bin Maryam. Isa bin Maryam. Gitu. Maka adakah terputus nasab Nabi Isa daripada Nabi Yaqub, Bani Israel? Tidak. Tetap dikira anak cucu cicit Nabi Yaqub alaihissalam. Daripada sinilah ulama kata bahawasanya nasab perempuan itu tidak terputus. Nasab sebelah ibu tak betul. Bahkan nasab ibulah yang paling kuat. Gitu. Nasab mak tu hak paling kuat sekali. Seorang perempuan apabila bucik perut dia mengandung, pasti dah anak dia, tak kira anak jing serta alam mana, anak dia. Cerak dah, yakin dah anak dia. Tapi kalau anak bagi bapa, belum tentu mereka dengan salah satu daripada 3 jalan yang diiktiraf oleh syarak. Tengok. Jadi nasab bapa ni tak kuat berbanding nasab mak. Kita boleh berbandingkan dengan beng bapa kita apabila kita keluar daripada perut ibu kita, yang mana mak pak kita melakukan jima dalam nikah yang sah. Keluar tu lebih daripada 6 bulan 2 lahzah, baru boleh beng dengan beng bapa kita. Tu nak ayatnya beng bapa.
Wa illa kalau tidak, bemok cerak-cerak yakin. Bemok. Cuma orang tak letaklah bemok tu ni. Tu. Orang letak bin Abdullah. Nah, sebab apa? Sebab nak jagalah takut orang belak. Zaid bin Halimah. Bin Halimah. Mana bapa awak? Bapa saya tak ada. Nah, bapa tak tahu duduk mana lah. Bapa tidak sah. Jadi nak jaga tu, nak jaga tak suruh jadi malu lah. Maka diletakkan bin Abdullah. Nah, kalau kira hak sah, bin mak dia cerak-cerak yakin. Bin mak dia. Tu. Mereka dapat orang panggil salah satu daripada 3 jalan tadi. Mana? Iaitu dapat anak nikah yang sah, satu, boleh bin pok. Ataupun jima hamba milik dia yang tidak ada suami bagi dia, maka boleh bin pok. Nah, tak ada hamba. Kalau duduk kat rumah kita Indonesia bibi itu bukan hamba tu. Tu orang merdeka. Nah, jadi sebab tu sekarang ni kita ngaji bab hamba tu mengaji sajalah. Nak amal tak boleh. Nah, sebab tak ada sistem perhambaan, tak ada. Nak praktik tak boleh, nak tatbik tak boleh. Ataupun wati syubhat yang ketiga, baru boleh bin dengan bin bapa. Wati syubhat ni maknanya kesamaran. Dia tak tahu kata bahawasanya hak dia jimat ni bukan bini dia. Aku mana tak tahu. Boleh jadi adik-beradik kembar. Bini dia ni ada adik-beradik kembar dah. Ada adik-beradik kembar. Jadi balik lama ni 2 tahun tak balik raya ni. 2 tahun tak balik raya. Jadi bila balik itu, dia dengan birah dia tu, adik-beradik bini dia tu belaki juga. Jadi dengan dia tu jadi biras lah. Keluar pergi minum, ngopi mana-mana kedai kopi. Kalau lama mana tak ngopi, tahu-tahu di rumahnya bini dia dengan kakak ipar dia tukar bilik. Taknya mesej kau masing-masing untuk lelaki. Tu nak jadi gambar syubhat tu lah. Balik kena tukar ali 2 gelas ni kak. Tak ada apa lah. Tu pakai selalu dah bergama. Sudah bergama buka-buka lapu. Macam mana tahi lalakmu ilik kiri? Ilik kanan dah. Sudah bertukar dah lah. Bertukar kasut orang panggil tu ni. Maka kalau lekat perut dengan sebab jimat tu, boleh bin bapa. Sebab apa? Wati syubhat. Dia panggil jimat tu jimat syubhat, kesamaran. Faham molek tu? Kesamaran sungguh. Ni tak ada syubhat apa, tak ada biasa beli kasut, tak ada sahut kasut orang lain. Hak tu bukan syubhat tu. Hak tu memang nak curi dah. Faham lah tu? Jadi kalau boleh anak daripada jimat tersebut, boleh bin bapa. Lain pada tu tidak berbengkan dengan bin bapa, melainkan bin tu bin mak. Itu dah. Jadi sebab tu tak putus nasab elok mak ni. Ni berlaku kepada fok-fok tuk-tuk Said lah. Kadang-kadangnya terlampau sangat. Siapa tak bagi anak dia kalau Syarifah tu nak menikah dengan tidak tuk Said ni kak, balah gegak-gegak lah. Apa? Sebab dia kata putus nasab sikit lagi. Tak putus nasab. Jangan buat kasta lagu tu lah. Jangan buat kasta lagu tu. Ada di Melaka dulu, masa hamba duk mengajar kitab Munyatul Musalli, masuk khutbah kita duk bahas tentang selawat salam ke atas keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bahas keluarga Nabi ni apa maksud keluarga Nabi? Ahlul bait, alil bait, itrah, zurriyah. Apa maksud dia? Bahas. Ada satu orang hamba Allah tu mari mengadah. Sudah semain syak mari mengadah, menangis-nangis. Kata ustaz, ada dok rakame. Masa tu tak ada live, tak ada buat live. Ada dok rakame ustaz mengajar dia. Kata tak ada, tadi tak ada nampak orang buat live. Pasal apa kita menangis ni? Kata saya ni ada masalah keluarga, dia kata. Yang nikah dengan Tok Syarifah. Jadi nikah dengan Tok Syarifah ni keluarga bini dia ni buat dia ni supaya bukan keluarga gitu. Jadi bukan supaya keluarga. Lagu mana bukan supaya keluarga? Kalau ada kenduri kendara ke gapo, jaga sekali nyajak ngajepuk. Jepuk pun akhir-akhir dah. Hujung-hujung. Hak banyak tak jepuk pada jepuk kalau ada hari keluarga ke gapo.
Kalau jemput tu kita hadir pula dia kata macam tak layak. Nah, ipa-ipa dua ini Tok Said saja duduk buah. Ini mungkin ada Tok Said hang marah ni tu ni. Nak marah ke tak saja ke, mau nak royak juga. Nah, duduk buah, abai-ipa dia duduk buah, duduk berkumpul buah lah borok. Mari je saya Ustaz, berubah. Berubah tu. Buat tak layak. Allah tanya salah pun berapa. Gitu. Allah berasa hinanya saya ni. Nak cerah tangga, anak ada 4 orang dah. Nah, mikir kau anak ya. Saya nak benar video Ustaz tadi. Nak video dengar. Apa makna zuriat Nabi, ahlul bait, itrah. Nah. Jadi tengok maaf kata tak ada. Tak ada rakamnya. Tapi boleh tengok dalam YouTube lain ada juga ambo duk hurai tu. Nah, tu salah faham lah tu. Salah faham. Bukan tu cara hak sebetulnya agama Islam ajar bukan. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikurniakan anak semuanya mati kecil belaka, wafat kecil melainkan Fatimah Zahra al-Batul. Yang sorang-sorangnya besar dah berkahwin dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hak lain ada juga berkahwin dengan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman 2 orang anak Nabi jadi isteri dia. Sehingga digelarkan Sayyidina Uthman tu Dzunurain, yang mempunyai 2 cahaya. Apa? Yang jadi menantu Nabi 2 kali. Nah. Jadi Fatimah ni perempuan. Anak Nabi yang perempuan. Nah, bukan laki-laki, bukan. Hak laki-laki semua wafat kecil belaka. Sehingga orang kafir kata, Muhammad tak ada keturunan dah. Abtar. Ada. Abtar. Batu apa? Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bukan mung hak putuhnya keturunan, dia hak kata mung tu putuh. Abtar tu dia yang abtar. Mana? Abu Lahab, Abu Jahal. Siapa dia mengaku keturunan Abu Lahab? Ada tak? Siapa dia sanggup mengaku? Ambo ni keturunan Abu Lahab ni, tengok hidung macu ada. Tak ada siapa dia sanggup mengaku keturunan Abu Lahab, Abu Jahal ada. Nah, tu ayatnya. Nah, orang keturunan Nabi pakat nak mengaku belaka sebab apa? Sebab dimuliakan. Nak kalau di Indonesia agak orang lah Habib palsu, Tok Said palsu ni. Nah, sebab apa? Bila mengaku keturunan Nabi agak orang cium bolak-balik lah tangannya. Nah, masuk kedai kopi pun free, nak ambil barang pun free, free habis. Nah, apa? Orang memuliakan, orang mengagungkan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu hak pelesu banyak juga. Hak pelesu banyak juga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? Semua nasab semua bersambung lekpak. Melainkan Hasan Husain, fa ana abuhuma. Akulah bapa bagi keduanya. Apa nak cerita? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam beriku rapat sekali dengan cucunya Hasan dan Husain. Nah, sehingga seumpama anak dengan pak, seumpama bapa dengan anak hubungannya. Itu orang kita dulu pun begitu juga. Nah, kalau rapat dengan datuk, nah, cucu-cucu lain panggil atuk belaka, kita tak panggil ayah. Nah, padahal kita ni pakai kat cucu. Tapi oleh kerana kita duduk dengan tok kita jak kecil, orang lain tak duduk lagu tu cucu-cucu lain. Jadi kita panggil tok tu ayah. Ada. Orang lain panggil tok mek belaka, kita panggil mek. Ada. Nah, ataupun rapat dengan pak saudara. Itu maksud dia. Nah, itu maksud dia. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak nafi ke orang panggil Sayyidina Ali itu sebagai bapa Hasan dan Husain, bukan. Tapi nak royak begitu eratnya hubungan. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata fa ana abuhuma. Aku ni seumpama bapa bagi Hasan dan Husain. Nah, itu maksud. Nah, jadi Nabi walaupun ada dapat cucu sebelah anak perempuan, cucu juga. Gitu Dia orang Arab ni apabila cucu tu sebelah anak laki-laki baru cucu dia. Kalau cucu tu dapat sebelah anak perempuan, cucu besan dia, bukan cucu dia, cucu besan. Orang dulu. Orang dulu, orang Arab jahiliah. Bukan setakat tu anak perempuan ni dia tanah. Dia tanah hidup-hidup. Tu. Nak ya jijik hinanya. Nak bila dapat anak perempuan seolah-olah mencari maruah. Tapi bila Islam mari tidak. Menyetarakan laki-laki dan perempuan. Dan dapat cucu sebelah anak perempuan pun cucu dia. Nah, cucu biasa dia pun ya cucu biasa dia. Cucu dia pun ya cucu dia, muka anak dia perempuan ni. Nah,
Itu lagu tu. Jadi jangan kita terlampau syadid, ekstrim sangat. Nah, kerana fitrah itulah hak Islam. Fitrah itulah hak Islam. Hamba pernah berdebat dengan hak Tok Said hak jenis ekstrim ni. Sudah mulai ada sebelah hamba tu, sahabat hamba Tok Said juga. Kakak-kakak dia semua nikah bukan Said belaka. Syarifah kakak dia ni tidak nikah dengan Tok Said. Tapi dapat anak. Jadi hamba kata, anak-anak kakak awak tu bukan anak saudara awak lah. Anak haram ke lagu mana? Anak-anak saudara saya lah tu. Ni hak Islam. Hak ni hak Islam. Fitrah ni hak Islam. Itu. Jadi jangan duk kira jenis orang hak hulu melampau. Kena ajar ke dia. Agama ni tidak lagu tu. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu. Habis. Panjang tak siapa masuk lagi. Khuf Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi akhirnya Raja Najasyi ni tak benarkan Amr bin al-As ambil sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah ke Habasyah dibawa pulang ke Mekah. Tak benar. Dibenarkan duduk di Habasyah, diberi kebebasan untuk mengamalkan agama Islam. Indah. Dah. Kemudian tahun yang ke-6 Hijriah, An-Najasyi, Raja An-Najasyi atau Asyammah atau Ashhamah tadi ni masuk Islam dengan secara sirri, perlahan, mana sembunyi-sembunyi. Maknanya kerajaan ni tak tahu. Sehingganya apabila wafat Raja An-Najasyi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semaya mayat dengan semaya ghaib. Tu. Aslaman Najasyi, masuk Islam oleh Raja An-Najasyi, wa akhbara ar-rasul bi yaumi mautihi wa shalla alaihi salatal ghaib, dan mengkhabar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hari kematian Raja An-Najasyi. Bila Raja An-Najasyi wafat di Habsyah, maka Jibril meriwayat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Raja An-Najasyi telah wafat, maka Nabi pun sapa kepada sahabat-sahabat bangun pakat semaya ghaib. Itu. Jadi Asyammah atau Ashhamah Raja An-Najasyi, raja di Habsyah ni Islam dia. Tapi secara sirri. Tu ketika mana surat dakwah Nabi sampai dibawa oleh Amr bin Umayyah Ad-Damari, kalau tak silap, Amr bin Umayyah Ad-Damari, maka raja Habsyah sipeh, cium dan tak menyatakan masuk ke tolak ke tidak, senyap. Padahalnya dia masuk Islam secara senyap-senyap. Itu dah. Maka untuk mengeratkan hubungan kasih sayang Raja An-Najasyi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahdalin nabi wa fi riwayatin ilan nabi, menghadiahlah ia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuffaini, dua khuf aswadaini, yang hitam kedua-duanya, thazajaini. Thazajaini ni makna hak tidak berbulu lah, laisa alaihima sya'run, yang tidak ada di atas moza atau khuf tersebut tu bulu. Habis. Kalau gitu Nabi kitanya fala bisahuma, maka memakailah Nabi SAW akan kedua-dua khuf yang dihadiah oleh Raja An-Najasyi. Thumma tawadda'a, kemudian berwuduklah Nabi SAW. Bila tu berwuduk? Wuduk setelah mana batal wuduk yang pertama. Ingat tu dah. Sebab syarat nak pakai khuf ni, pertamanya mestilah berwuduk dengan sempurna. Wuduk sempurna dulu. Basuh muka, basuh tangan, tapas siku, sapu kepala, basuh kaki. Kemudian baru pakai khuf. Itu dah. Itu maksudnya. Bila orang panggil berlaku hadas, barulah dibenarkan sapu atas khuf. Itu maksud dia gitu. Bukan lepas berok tu kak. Terus pakai khuf, ambil air semaya, sapu selalu. Bukan kayak gitu. Karena syarat nak pakai khuf tu mestilah dipakaikan setelah mana berwuduk dengan sempurna. Karena sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, katanya kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin.
adalah aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam musafir. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, maka ketika aku tunduk untuk membuang, menanggalkan dua khuf aku, faqala, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'huma, jangan duk buanglah dua khuf tu, fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Kerana apa? Karena sesungguhnya kita telah masukkan kaki kita ke dalam dua khuf tu dalam keadaan kita tu bersuci dah. Famasaha alaihima, maka ketika mana kita sudah batal wuduk, sapu saja di atas khuf. Jangan duk buat, jangan duk pecah. Itu. Jadi syarat yang pertamanya nak sapu khuf tu mestilah orang panggil kita pakaikan khuf tadi tu di atas tuhur, dia panggil. Sudah orang panggil ambil wuduk yang sempurna dah. Nah. Tu. Jadi bukan maksudnya Nabi pakai tu dalam keadaan berhadas summa tawaddaa kemudian berwuduk, bukan. Nabi berwuduk dah, selesai dah basuh kaki ke apa, baru Nabi pakai khuf. Summa tawaddaa kemudian Nabi berwuduk, yakni setelah mana batal wuduk yang pertama. Wa masaha alaihima, dan wuduk yang kedua ni pula Nabi sapu di atas kedua-dua khuf. Itu maksud dia. Jadi ni kena mengaji dalam kitab fiqh lah. Dia ada bahas khusus tentang bab khuf. Bagi orang yang bermukim sehari semalam. Bagi orang yang bermusafir 3 hari 3 malam. Ini sabit dalam hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhahu. Ja'alan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin wa layaliyahunna limusafirin wa yawman wa lailatan lil muqimi. Yakni fil mashi 'alal khuffaini akhrajahu Muslimun. Kata Sayyidina Ali-nya, Rasulullah telah menjadikan akan 3 hari 3 malam. Mana tempoh boleh pakai khuf bagi siapa? Bagi orang yang bermusafir. Jadi nak kira minit bila tu, kira ketika mana mula berhadas bila. Itu dah. Tu nak kira. Tu. Bila berlaku hadas. Jadi ini jumhur ulama tempoh orang panggil masa tu tersebut dimula bila? Bila berlaku hadas selepas mana pakai khuf. Jadi bukan mula kira pakai tu bila? Bukan. Berhadasnya pukul berapa? Start situ. Barulah kira 3 hari 3 malam bagi siapa yang bermusafir. Wa yauman wa lailatan, sehari semalam lil muqimi, bagi orang yang tidak bermusafir, orang bermukim. Jadi bukan kira pakai pukul berapa, habis pukul berapa, cukup 24 jam, bukan. Dia kira berhadas bila. Jadi bila kita ambil air semaya sempurna, basuh kaki berapa, pakai khuf. Kita pun semaya berapa, tak usah cabut dah khuf tu. Kira tak lagi untuk sehari semalam, tak kira lagi tu. Ketuk pukul berapa dia ni? Kita pakai tadi pukul 9 pagi. Zuhur pakai sapu atas khuf. Zuhur tak batal lagi wuduk kita. Contoh lah ni. Tahan wuduk dia nya tak batal lagi wuduk dia. Tu pukul 3 petang barulah ketuk. Lepas makan nasi tengah hari baru ketuk. Start situ baru dikira ke orang panggil tempoh. Kalau musafir 3 hari 3 malam, kalau orang bermukim sehari semalam. Itu dah. Nak panjang lagi hak ni kena mengaji lagi kitab fiqh lah. Kena mengaji kitab fiqh. Kemudiannya syarat khuf tadi tu mesti tertegah daripada masuk air. Jadi kalau khuf rosak tak jadi. Atau bukan khuf tapi stocking. Itu tak jadi tu. Sebab ada juga sapu atas stocking. Dia kata macam khuf juga ni. Khuf habah mung. Khuf ni orang ada kan? Kasut yang diperbuat daripada kulit yang tertegah dimasuki air serta tutup 2 buku lali. Pas stocking berbuat daripada kulit kan? Bukan. Stocking tu bila kena air menyerak tak? Menyerak. Tak boleh sapu atas stocking. Kena buai lah stocking basuh kaki. Itu lagu tu. Habis.
Tu banyaklah orang guna fiqh. Bukan fiqh. Nah, rekoh dia panggil rekoh. Bukan fiqh, rekoh. Apa? Reko sendiri. Ngaji malah, nah. Ya reko sendiri. Pakai stocking. Lepas tu sapu atas stocking. Oh pakai stocking ni. Ya stocking. Apa sapu? Kata ni macam kau habahmu. Pakai tak apalah pakai nah. Kebiasaannya negeri-negeri Arab ni dia bila musim sejuk sangat. Maka pakai khuh. Macam pak kita ni duduk di garisan khatul istiwa, garisan yang pertengahan lagu ni, sejuk sangat pun tak, panas sangat pun tidak, sesederhana gitu saja. Jaranglah kita pakai khuh, nah. Tapi kalau kita nak pakai juga untuk ittiba'us sunnah dapat pahala. Nah, tapi kena tahulah hukum hakam dia. Jangan buat pandai-pandai kita. Lagi pula kena tutup buku lali dah syarat dia. Jadi kalau kasut kulit dah tapi buku lali sembuh tu tak jadi ni. Tak kira tu. Nah, tak sah untuk sapu di atas kasut kulit yang tidak menutup buku lali. Nah, lagi pula tidak tertegah masuk air. Ingat tu. Jadi dua syarat tu kena ingat semua tu dah. Itu orang panggil syarat besar. Pada jawazul mashi 'alal khuffaini, mengharuskan menyapu di atas khuf. Habis situ. Baik. Jadi ni masalah wuduk dah. Sapu khuf ni masalah wuduk. Nah. Tu bukan masalah mandi wajib. Mandi wajib tak boleh lah. Kena buai, kena mandi lama. Mandi wajib pun dia sapu juga. Taklah. Ni masalah wuduk ya. Jarir bin Abdullah Al-Bajli kata ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bala. Melihat olehku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam buai kecing. Bala ni mana buai kecing. Nah. Summa tawaddaa wa masaha ala khuffaihi. Kemudian nabinya berwudu dan menyapu di atas khuf. Itu. Artinya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai khuf dah. Di atas tuhur, di atas suci. Kemudian Nabi pun buai kecing. Maka Nabi berwudu, kemudian Nabi menyapu di atas khuf. Artinya tentang harus menyapu di atas dua muza atau khuf ni ialah pada masalah wudu. Al-mashu ala khuffaini yakunu fil wudu'i faqat la fil ghusli. Nah, la fil ghusli, bukan pada masalah mandi. Jadi kalau mandi kena tangga, kena mandi macam biasa. Nah, itu lama yang mandi pukuh juga. Ni, yang mandi batu kaki, ya sapu. Tak sah. Nah, tak sah. Masalah sapu khuf ni pada masalah wudu sahaja. Ingat. Ni kadang-kadang orang kita ni kadang-kadang dia boleh tukar tu. Jangan kata orang kita tayamum. Sahabat apa ada juga. Nah, tu apabila dia berjanabah tak ada air. Maka dia tayamum. Dia fikir lagu mana? Oh, tayamum ni. Nah, kalau wuduk muka dengan tangan sampai siku. Lepas tu kalau jenabah tak ada air, tayamum tak kena muka sangat. Oh, kalau gitu kena guling atas debu tanah. Ada sahabat fikir lagu tu. Maka dia pun guling atas debu tanah, gedung-gedung. Biar rata habis debu. Maka orang pun pergi cerita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah kata dak fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Tu ya. Walaupun tayamum tu sebab berhadah besar, tetaplah tayamum tu muka dan dua tangan sampai ke siku. Jadi bukan suruh guling gedegung dak. Oh lagu tu tu sebagai pengajaran. Jangan kita rekos diri ni. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli Al-Quran. Ahli zikir tu ahli Al-Quran. Tu maksud. Ni ada fofok tarekat hak tak betul lah, bukan hak betul. Hak betul tak apa. Tarekat tak betul. Dia kata apa duk tanyalah ustaz. Nah, mana ada dalam Quran suruh tanyalah ustaz. Fasalu ahla zikri. Tanya ahli zikir. Siapa ahli zikir? Kita lah. Nah, kuat duk zikir ni. Utuh siapa seorang kayu dah ni. Kuat yang zikir. Kita. Tak betul. Tu tafsir lagu tu Quran tu. Ahli zikir itu maknanya Quran.
Az-zikr situ ialah Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan akan zikir, yakni Al-Quran, dan kamilah yang menjagakan akan Quran tersebut. Jadi fasalu ahlal zikri ahlal Qur'ani. Siapa ahlal Quran? Yakni ulama-ulama mujtahid. Sekarang tak ada ulama mujtahid, maka para alim ulama yang mengaji daripada guru-guru yang secara madrasah mazhab tadi. Nah, siapa kita? Kita bukan ahli Quran, memang bukan ahli mujtahid, bukan. Tapi kita mengaji dengan ustaz-ustaz kita, tutup guru kita, kita fiqh tu, kita fiqh ni. Nah, maka tanyalah ustaz. Ajalah tu, betul lah tu. Nah, tak kena tanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak ada dah ni. Nah, tu. Baik. Habis. Kemudian masuk waktu dah lagi kita ni. 2 minit lagi. Kemudian hadis yang seterusnya, qala Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Mencerita akan kami oleh Qutaibah bin Sa'id. Qala berkata Qutaibah bin Sa'id, haddatsana mencerita akan kami Yahya bin Zakaria. Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah. Itu nama dia. Mencerita akan kami oleh Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidata. Anil Hasan bin Ayyash, daripada Hasan bin Ayyash. An Abi Ishaq, diriwayatkan daripada Abi Ishaq. Anis Sya'bi, diriwayatkan daripada Sya'bi. Qala berkata Sya'bi, qala al-Mughirah bin Syu'bah, berkata oleh Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ni ada dah orang panggil pengenalan tentang dia ni pada hadis yang ke 80 dulu. 70. Hadis yang ke 70 dulu pernah dinyatakan siapakah Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud Al-Thaqafi. Itu. Beliau ni sahabiyun, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu. Baik. Dia Islam dia ketika mana perjanjian Hudaibiyah. Nah, dan pernah menyertai peperangan Yamamah dan Futuh Syam, pembukaan kota Syam. Dan dia berhijrah ke Yarmouk di Jordan, di Urdun, di Jordan. Dan wafat dia di Basrah kalau tak silap pada tahun 50 Hijriah. Baik. Itu siapa tadi? Mughirah bin Syu'bah. Apa kata Mughirah bin Syu'bah? Ahda dihyatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma wa qala Israilu an Jabirin an Amirin wa jubbatan falabisahuma hatta takharraqa la yadrin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam azkanhuma amla. Tengok. Ini besar ni hadis ni untuk orang-orang yang nak terlalu warak sangat. Nah, qala Abu Isa wa Abu Ishaq, hadza huwa Abu Ishaq Asy-Syaibani wasmuhu Sulaimanu, rawahu at-Tirmidzi wa qala at-Tirmidzi hasanun gharibun. Hadzal hadis hasanun gharibun. Masuk waktu dah, kita berhenti sekejap untuk laluan kepada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata. La hawla wala quwwata. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatul qa'imah ati sayyidina maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, sambung sikit lagi kerana tajuk bab ni ada dua hadis saja. Kemudian insya-Allah kita masuk bab baru pula lepas ni, bab yang ke-11 pula. Katanya Al-Mughirah bin Syu'bah, ahda dihyatu lin nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini. Menghadiahlah oleh Dihyah. Dihyah ni seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dianya Dihyatul Kalbi. Dihyatu al-Kalbiyu. Nah, sahabiyun. Dia ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Jibril ya'ti fi suratihi. Nah, adalah Nabi Jibril alaihi salam bila dia nak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihi salam bila dia nak jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rupa manusia, maka Jibril akan berupa dengan rupa Dihyah al-Kalbi. Itu. Dah. Kerana rupa Jibril ni dah sayap saja. Berapa ratus ribu sayap dah, beribu sayap. Jadi kadang-kadangnya Jibril ni bila nak jumpa dengan Nabi atas rupa manusia, maka Jibril akan berupa dengan rupa sahabat Nabi yang nama Dihyah al-Kalbi. Itu. Kana Jibrilu ya'ti fi surati. Adalah Jibril ni mendatangi Nabi pada rupa Dihyah al-Kalbi. Dan Dihyah al-Kalbi ni min ahli bai'atir ridwan. Beliau ni sahabat yang termasuk di kalangan ahli bai'atir ridwan. Nah, itu. Jadi Dihyah al-Kalbi menghadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khuffaini.
dua khuf. Fala bisahuma, maka memakailah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kedua-duanya, yakni akan kedua khuf tersebut. Kemudian berhenti situ. Waqala Israilu, dan telah berkata oleh Israil, an Jabirin, diriwayat daripada Jabir, an Amirin, daripada Amir. Riwayat yang lain pula ni bukan hanya khuf sahaja yang dihadiahkan oleh Dihyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajubbatan, artinya Dihyah ni menghadiahkan kepada Nabi dua khuf dan satu jubah. Itu maksud. Fala bisahuma, maka memakailah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kedua-duanya, yakni apa? Akan khuf dan jubah tadi. Tu. Akan khuf dan jubah. Karena apa? Karena al-kharqu fil hadis kana lil khuffaini wal jubbati wa laysa li ahadihima faqat. Itu. Jadi hatta ni ghayah. Nabi pakai tadi tu hingga mana? Hatta takharraqa, hingga carilah kedua-duanya apa? Kedua khuf dan kedua jubah. Tu. Jadi fala bisahuma ni nak ceritanya Nabi pakai jubah dan dua khuf tadi. Sebab apa? Hatta takharraqa, sehingga cari kedua-dua ni. Al-kharqu fil hadis kana lil khuffaini wal jubbati. Cari yang disebut dalam hadis ni adalah ia bagi khuf dan jubah dua-dua sekali. Walaysa li ahadihima faqat, bukan kepada salah satu daripada jubah ataupun khuf, bukan. Kedua-dua. Gitu maksud dah. Jadi di sininya dapat kita faham isti'malus siyab ni dituntutkan, isti'malus siyab dituntutkan kita pakai baju hak kita guna ni hatta tatakharraqa, sehingga cari. Tapi kita tak buat lah kerja gini ni, mereka orang benar-benar tak ada duit lah, sebab zaman Nabi ni zaman orang susah nak dapat kain baju, sebab tu biasa kalau kita baca hadis dalam kitab Riyadhus Salihin, sahabat-sahabat ni kadang-kadang bergilir pakai untuk tutup aurat, untuk semaya. Untuk semaya saja ni tak bisa tutup aurat, hanya boleh tutup sikit-sikit itu saja. Jadi bergilir kadang-kadang. Demo ni semaya dulu, sudah semaya, mari kain besar sikit untuk tutup aurat. Maka sebab itulah Nabi kata siapa dia yang pakai kain yang labuh lebih daripada tumit buku lali, dengan niat khuyala, menyombong-nyombong. Khuyala mana menyombong-nyombong, maka orang ni neraka. Sebab apa? Sebab orang dulu nak menunjuk kata dia kaya, kain baju dia tu labuh. Dah tengok ke cerita orang putih ke? Cerita lama orang putih. Zaman raja-raja Rom ke apa dah. Jadi raja dia tu kalau nak masuk istana kat, dia jalan menggok dada lagu ni. Lepas tu kain baju dia ni ni apa dayang-dayang hak tolong pegang, takut terheret habis tai ayam tak kucing sekali ngah. Hanya pegang ramai-ramai. Dia berjalan melenggok. Tu menyombong kata. Sebab apa? Sebab zaman tu susah tak dapat kain baju. Jadi zaman kita sekarang kain baju ni mudah. Siapa ke kita kain baju banyak, tak muat almari. Pergi sedekah ke orang geladangnya, hak tak ada tempat duduk, tak ada tu rumah. Orang geladangnya pun kata, kami banyak dah kain baju, dah lah almari tak ada kami ni. Tak bagi kau lah siapa tak tu. Nak kain baju ni mudah kita zaman lah ni. Itu. Jadi Nabi SAW antara sunnah dianya pakai kain baju tu siapa? Gosok. Baru tukar. Itu. Hatta takharraqa, sehingga cari, sehingga gosok. Jadi dituntut juga tu. Yang ni tuntut sunat lah. Isti'malus siyab hatta tatakharraqa ni ialah tuntutan sunat. Mana kalau kita nak beramal dengan cara Nabi, walau duit kita banyak, kita pakai baju tu siapa? Koyok dah. Barulah kita beli hak baru. Dapat pahala sunat. Itu ni. Dapat pahala sunat.
Jangan pula koyok pun pakai lagi. Hak tu bagodak koyok atau belakang pakai lagi duk ikut kedai kopi noyak Zuhu. Tu bukan Zuhu, kedekuk dia panggil. Nak beli baju hak molek pun tak boleh. Nah, maknanya apa? Hatta tatakharraqa, sehingga cari ini artinya apa? Yakni bila cari dak pakai atau dijahit balik. Nah, pakai. Jangan kita pakai hak cari-cari lagi tu. Nah, itu. Kemudian katanya apa nama tadi? Al-Mughirah bin Syu'bah, la yadri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahuilah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam azkan huma amla. Azkan ni maknanya kulit binatang yang dijadikan sebagai khuf tadi tu. Yang kita sebut dah, khuf ni ialah kasut yang diperbuat daripada kulit. Kulit berapa? Kulit binatang, kulit binatang. Nah, kulit binatang yang dijadikan sebagai khuf tadi tu Nabi tak tahu. Azkan huma amla. Azkan ni maknanya mazbuhatan zabhan syar'iyatan walaysat mayyitah. Nah, itu maksud. Nah, azkan maknanya apa? Mazbuhatan zabhan syar'iyyan. Nabi tak tahu adakah binatang hak dijadikan kulit dia sebagai khuf ni ialah binatang yang disembelih sebagai sembelih yang menepati syariat, bukanlah dia tu bangkai ataupun tidak. Nabi tak tahu. Bapa nak cerita lagu ni. Yani al-aslu fil asya al-majhulatu taharah. Nah, asal bagi sesuatu perkara tu tidak diketahui kan orang panggil kesucian dia. Nah, maka adakah di sana wajib kita kena tanya orang yang hadiah kita, kasut kulit awak hadiah saya hari jadi ni kulit halal ke haram ni? Ni. Tanya lagu tu. Tak. Tu tak disuruh kita tanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bal labisahuma duna an yas'ala. Bahkan Nabi pakai kedua-dua khuf tu tanpa tanya pun. Dehya, khuf kulit ni menatai hak semelih ikut syarak ke ataupun bangkai mana-mana mu ambil ni? Tak tanya dah gitu. Nabi pakai saja. Itu dah. Jadi hikmahnya daripada sini kita faham apabila orang bagi hadiah ke kita tak wajib usul. Tak suruh usul banyak lah. Nah, nak ayak waroknya dia tanya sosok. Nah, kulit ni, apa nama ni? Samuk kodok lagi. Nah, samuk ni, inilah apa? Guna seumpama tahi burung merpati ke, itu samuk dia panggil. Nah, itu samuk. Kalau hak basuh 7 kali salah satu air tanah tu panggil sertu. Fak kita ni tukar semua. Nah, samuk ni kulit binatang. Nah, kita nak guna buat jaket ke, buat baju ke, buat pakaian, samuk. Samuk apa? Dengan sesuatu yang boleh mengikihkan lendai-lendai darah-darah dia. Seumpama tahi burung merpati. Tahi burung tu najis. Tapi tahi burung merpati ni walaupun dia najis, tapi dia ada sifat mengikih. Dia boleh kikih. Orang panggil apa? Lendai-lendai darah-darah yang melekat pada bulu. Tapi kena basuh lah lepas tu. Tu orang panggil proses samuk. Nampak? Ada pun hak basuh. Idza walagal qalbu li ina'i ahadikum falyughassil sab'ata marrah ulahunna biturab. Hak tu bahasa kita hak lebih tepatnya dipanggil sertu. 7 kali. Mana? Nah, salah satu dengan air tanah. Iaitu kalau kena dengan salah satu daripada 2 binatang najis mughallazah, iaitu anjing atau babi, yang mana salah satu yang terkena tu basah. Basah dengan basah ke atau basah dengan kering. Kalau kering kedua-dua tak apa. Kalau salah satunya basah atau basah kedua-dua, maka hak tu kena sertu. Apa? 7 kali basuh, salah satu air tanah. Itu. Adapun samuk ni tak ada. Kulit-kulit binatang hak kita nak guna buat pakaian, maka kita wajib kena samuk. Apa samuk? Gunakan alat-alat yang boleh mengikih ke segala lendai-lendai darah-darah yang melekat pada kulit sehingga tak ada bau darah ke apa semua. Itu kan?
Macam kita duk guna kulit buaya ngakak tu cak krokodil. Itu sama dah tu. Kalau tak ada bang dah bahannya kau gapo tu. Nah, itu ni. Habis. Lepas tu buaya tu semelih ikut syarak ke. Tak payahlah muka samak dah tak apalah suci lah dengan sebab samak tadi. Nah. Tu lagu tu. Habis. Jadi tak wajib kita soal usul, tanya, tak wajib. Orang bagi hadiah kita pakai. Gitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak lebih warak daripada Nabi? Tak ada. Nabi paling warak, Nabi paling takwa. Dan beginilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak payah nak belagak warak bila orang hadiah kita soal mari mana duduk. Aduh. Itu ni. Tak payah. Nah, ambil. Kalau tak kita tak yakin, kita wi kepada orang lain pula ke. Senyap-senyap jangan dihadapkan dia, nanti kecil hati dia. Nah, itu lagu tu. Habis. Tapi hadiah ni sebenarnya tidak sayugi kita bagi ke orang lain. Sebab apa? Takut kecil hati orang yang bagi hadiah. Nah, itu. Habislah situ. Kemudiannya insya-Allah kita sambung semula pula insya-Allah bab yang ke-11, babu ma jaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab pada menyatakan hadis-hadis yang menceritakan tentang capal bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni capal ni kak. Bising gegak-gegaklah. Nah, capaliun, buat gelar pula. Orang pakai piah kalau ada lambai ni buat bergelar capaliun, fok selipar, fok capal. Ni. Perangai buat kita. Nah, padahal Tuhan kata wala tanabazu bil alqab. Jangan kamu bergelar perkara-perkara tak baik pada saudara kamu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sejahat-jahat dosa pasti setelah mana beriman ialah kita bergelar dengan gelar yang tak baik. Capaliun sebab ada lambai capal. Kuburiyun sebab ziarah kubur. Pelik engkau. Ziarah kubur digelar penyembah kubur. Kalau hak penyembah kubur tu ada sungguh fofok hulu. Nah, kalau orang hak pergi kubur duk baca ngatik, duk selawat, duk ngatik, duk baca Fatihah, baca Yasin tu bukan sembah kubur. Nah, itu bukan sembah kubur. Hak sembah kubur ni macam hak hulu melampau ghulatus sufi ada. Menegak atas kubur dah. Cium tanah kubur, sujud pada kubur, itu ada sungguh hak sesat gitu. Tapi kalau setakat kita pergi ziarah kubur, ramai-ramai baca Yasin, duk tahlil tu, itu bukan menyembah kubur. Kenapa kita gelar pada orang Islam kuburiyun, penyembah kubur, penyembah selipar. Nah, jadi sebelah ni pun tak puas hati juga. Tiba-tiba sebelah hak gelar ke pakai capa di ziarah kubur ni kuburiyun capaliyun. Dan demo ni gi pula jalan lagi kuil tokong. Bergelar pula kuiliun tokong kiun. Pada duk begitu apa kerah gitu lah. Nah, jadi kita sudut buat perangai nak gelar-gelar dah. Tak payahlah. Nah, itu tidak sehat dalam kita beragama ni. Baik, itu bukan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita sambung semula pula hadis yang menceritakan tentang selipar bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua,